Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Imam Masjid Jami'an Nur Tuan Haji Syahrul, Tuan Imam Syahrul, juga yang dihormati Tuan Bilal, Tuan Siak, pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan kekuatan dan kesihatan serta keazaman untuk terus menyambung pengajian tauhid yang kita sambung sebulan 2 kali ini. Mudah-mudahan dengan perlahan-lahan kita dapat memahami sifat 20 yang akan kita pelajari nanti, yang mana ianya merupakan satu ilmu yang sangat penting bagi kita umat Islam yang mukallaf ini. Sekiranya ilmu tauhid ini kita kosong dan tak ada kita isi dalam diri kita, dalam hati kita, maka apa-apa yang kita lakukan selama kini, terutama sekali solat kita, puasa kita, zakat dan haji kita, tanpa kita mengetahui bahawa amalan kita itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan mengkaji ataupun menghayati sifat-sifat yang 20-nya itu, maka dapatlah kita menikmati amalan-amalan kita itu. Bila kita lakukan, bila kita betul-betul kita memahami sifat 20 ini, maka amalan-amalan kita itu adalah amalan yang salih, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita masuk sambung lagi, iaitu sifat ma'ani. Jadi kalau kita masuk tengah-tengah aja sifat ma'ani ni, kita tak tengok di atas dan tak tengok di bawah dia, maka kita akan rasa keliru nanti. Jadi sebelum kita masuk sifat ma'ani yang 7 ini, kita pergi dulu pertama sekali yang dipanggil sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali dipanggil sifat nafsiyah, iaitu sifat yang wajib Allah taala itu ada. Wajib Allah taala itu ada. Maksud di sini wajib di segi akal kita, Allah taala itu ada. Kalau Allah taala tak ada, maka tak akan berlakulah, dan tidak adalah alam ini, tuan-tuan. Itu yang senang sekali lah dari dia. Yang kedua, sifat yang dipanggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah inilah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolak sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Iaitu sifat salbiyah ini yang pertama sekali ialah Allah taala itu bersifat wajib, bersifat kidam. Artinya telah sedia ada. Wajib Allah taala itu bersifat telah sedia ada, tidak ada yang mengadakannya. Dan tidak bermula dan tidak berakhir. Itu kidam. Sifat kidam ni di bawah sifat salbiyah, iaitu sifat wajib bagi Allah taala yang menolak sifat yang tak layak bagi Allah taala. Pertama, kidam. Yang kedua, Allah taala itu wajib bersifat baqa. Baqa artinya wajib bagi Allah taala itu kekal. Tidak ada hujung dia, tidak ada mati. Allah taala itu tak mati, kekal, abadi. Kepada kita yang ada hidup kat dunia ni, sampailah besok kita di akhirat, kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita dimasukkan ke syurga, kita dapat jumpa Allah.
Itu baqa, kekal. Wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kekal. Kemudian wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah itu bersalahan dengan perkara-perkara yang baru. Tak sama. Ya? Jangan kita kata Allah itu melihat dengan mata. Jangan kita kata Allah itu mendengar dengan telinga. Jangan kita kata Allah itu ya bercakap dengan mulutnya. Tak sama. Ya? Itu yang kita katakan, kita menyatakan dalam sifat salbiyah ni wajib bagi Allah SWT itu bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah bersalahan dengan semua yang baru ni. Tak sama. Tak boleh digambarkan, tak boleh dibayangkan. Ya? Bila kita solat, janganlah kita gambarkan Tuhan tu macam ni, rupa ni, macam ni, rupa ni, macam ni, zat ni, macam ni, tinggi ni, macam ni, rendahnya. Macam ni warnanya, bukan. Nak hapuskan bayangan kita ataupun khayalan kita itu supaya kita khusyuk dalam sembahyang, maka Allah tu tak serupa dengan makhluk. Kemudian yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Maksudnya Allah itu tidak ada syarikat dia ataupun tidak ada yang menyemutuinya. Tak ada apa pun yang bersama-sama ataupun menolong Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada membina alam ini, mencipta alam ini, mencipta langit, bumi, bulan, bintang. Allah berdiri dengan sendirinya, Allah lakukan dengan dirinya sendiri. Bukan dengan pertolongan mana-mana makhluk atau pertolongan mana-mana pihak-pihak lain, tak ada. Allah tidak memerlukan pertolongan siapa pun. Sebab itu Allah mencipta segala-galanya dengan dirinya sendiri, dengan kekuatan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelimanya ialah wahdaniyah. Artinya Allah itu esa. Maksud esa ini, Allah tidak ada sesuatu pun yang boleh disamakan dengan Allah Ta'ala. Seperti mana kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sama macam Allah. Allah itu esa, tunggal. Tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat. Ya? Sebab itu kita tidak sama dengan agama-agama yang dipanggil agama-agama maudhu'i. Iaitu agama yang dicipta oleh makhluk. Agama yang direka oleh mereka. Sebab itu mereka ada dewa macam-macam dewa. Ada dewa angin, ada dewa malam, ada dewa siang, ada dewa tanaman, ada dewa ternakan, ada dewa-dewa macam-macam dewa lah. Kalau pergi laut pun ada dewa laut, ada. Jadi kita tak sama. Kita jangan samakan dengan agama-agama lain. Sebab itu kita belajar sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini ialah untuk menolak perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, sifat dipanggil sifat ma'ani. Yang kita nak belajar hari ini. Sifat ma'ani adalah sifat zat Allah Subhanahu Wa Taala yang sedia ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mendahului Allah dan tidak kemudian daripada Allah. Maksudnya sifat itu dah sedia pada Allah. Contoh, Allah itu adalah zat yang wujud, dan bila Allah itu wujud, maka ada sifat kudrah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kudrah ataupun berkuasa yang ada pada zat Allah Ta'ala itu adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Ta'ala dengan zatnya itu ada sifat yang bersama-sama dengan zatnya. Itu dalam sifat ma'ani ini ada 7. Maknanya Allah Ta'ala itu bersifat kudrah. Kudrah ini bukan berkuasa tetapi bersifat perkuasa. Maknanya sifat perkuasa tu ada dalam diri Allah. Kemudian barulah timbul Allah SWT itu berkuasa. Bila Allah Ta'ala itu berkuasa melakukan sesuatu, maka berlakulah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sifat berkuasa, maka Allah menjadikan ataupun berkuasa melakukan sesuatu. Contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan berdoa kepada orang yang sedang sakit, apa yang kita doakan? Allahumma shfihi shifaan ajilan. Ya Allah, sembuhkanlah ianya
sembuhan yang segera. Siapa yang buat penyembuhan? Siapa yang menyembuhkan sakit seseorang tu? Tentulah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ada sifat berkuasa, maka Allah berkuasa menyembuhkan sakit orang. Berkuasa. Tapi berdoalah. Bila kita berdoa, kita yakin bahawa kita berdoa bahawa Allah akan sama ada mengabulkan doa kita ataupun tidak mengabulkannya ataupun melambatkan makbulnya doa kita itu, kita yakin Allah Ta'ala akan melakukan sebab Allah Ta'ala ada sifat berkuasa dan Allah Ta'ala berkuasa dan kita berdoa. Barulah kita dapat. Kemudian yang kedua sifat ma'ani ini ialah iradah. Ya, iradah ini ada sifat kehendak dalam diri Allah. Pekehendak dipanggil. Sifat pekehendak macam kita ada sifat keinginan dalam diri kita. Kehendak dalam diri kita. Ada sifat. Dalam makhluk lah ada sifat berkehendak. Tapi tak sama dengan sifat berkehendak yang ada dalam zat Allah. Allah berkehendak. Allah ada sifat berkehendak dan Allah itu berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak melakukan sesuatu. Bukan dengan diperintahkan oleh orang lain ataupun diarahkan oleh siapa pun. Sebab itu dalam Quran disebutkan fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia nak, bukan apa yang kita nak. Kalau ikut kita nak macam-macam kita nak. Tapi Allah dah jelaskan dia dalam Al-Quran fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia nak. Apa yang Allah nak? Menciptakan ataupun menjadikan seseorang itu kaya atau miskin, senang atau susah, kuat atau lemah, itu kehendak Allah. Bila Allah mengendaki sesuatu itu, tak ada siapa pun yang boleh halang. Itu yang kita selalu sebutkan tentang doa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada siapa yang boleh menghalang apa yang kau nak beri. Itu kehendak Allah. Bila Allah nak bagi, siapa pun tak boleh halang. Kehendak Allah itu sangat besar, sangat agung. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tak ada siapa pun yang boleh beri kalau engkau menghalang, ya Allah. Inilah kuasa Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta. Wala radda lima qadaita. Tak ada siapa pun, tidak ada apa-apa pun yang boleh kembali balik setelah dia ditakdirkan Allah akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pulang balik. Itu doa. Doa yang menyatakan keyakinan kita kepada sifat Allah yang bersifat kehendak. Bila Allah berkehendak, maka kehendak Allah Taala itu tak ada siapa yang menghalang. Sebab itu hari-hari kita berdoa tentang permohonan kita kepada Allah SWT supaya tolonglah orang-orang Islam di Palestin. Allahumma, dan hancurkanlah musuh-musuh. Allahumma hazimhum. Allahumma hazimhum. Allah laku ke tak? Belum dilakukan ke? Sudah dilakukan, kita tak tahu. Tapi pergerakan-pergerakan yang berlaku hari ini menampakkan bahawa sedikit sebanyaknya Allah telah menampakkan kesan daripada doa kita tersebut. Dan telah mendapat sokongan-sokongan banyak daripada negara Arab kepada Palestin, dan insya-Allah akan berlakulah sesuatu yang mungkin kita tak menjangkakan di masa yang akan datang. Sifat kudrah, sifat iradah, kita sama Allah Taala itu mendengar. Maksud dia Allah Taala itu ada sifat pendengar. Dengan sebab itu Allah mendengar. Allah ada sifat pendengar. Dengan sebab itu Allah boleh mendengar. Sejauh mana Allah mendengar? Tak sama macam kita. Allah mendengar sesuatu yang tak sama macam kita mendengar. Sebab itu Allah boleh mendengar doa Nabi Yunus di dalam perut ikan ikan paus. Nabi Yunus masuk dalam ikan paus tu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengar. Walaupun duduk di dalam perut ikan, walaupun duduk di dalam lautan yang gelap, walaupun di dalam malam yang gelap, Allah dengar. Sebab pendengaran Allah tidak terbatas. Sebab itu kita belajar sifat
Ma'ani ni, pertama yang ketiganya sifat Allah Ta'ala itu mempunyai sifat pendengar dan mendengar. Mendengar apa? Mendengar doa orang, mendengar permintaan orang, mendengar permohonan orang. Itu yang Allah dengar. Ya, mendengar segala-galanya yang kita tak dengar. Sedangkan semut yang berdoa pun Allah dengar. Dan Allah makbulkan doa semut itu dalam zaman Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman menghimpunkan penduduk Palestin waktu itu supaya keluar berdoa memohon solat istisqa, minta hujan kepada Allah SWT, dan dalam perjalanan jumpa semut sedang berdoa. Nabi Sulaiman perintahkan rakyatnya balik-balik ke rumah sebab semut dah berdoa. Allah makbulkan doa semut. Dan hujan pun turun. Tandanya Allah mendengar walaupun semut berdoa. Ya? Walaupun semut berdoa, yang doa itu kita tak faham. Yang doa itu hanya dipahami oleh Nabi Sulaiman sahaja. Dan Allah Maha mengetahui doa tersebut. Qudrah, iradah, sama' basar. Allah itu melihat. Ada sifat melihat. Allah itu melihat. Ya. Bila ada sifat melihat, Allah pun melihat. Bukan melihat Allah dengan mata. Macam tadi Allah tak melihat dengan telinga. Dan Allah tidak melihat dengan mata. Tapi Allah melihat sesuatu yang kita tak lihat. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang berlaku kepada kita di masa yang akan datang, di masa yang telah lalu, semua telah dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat, Allah nampak. Yang kita fikir Allah tak nampak, Allah tak lihat. Tapi Allah tak lihat dengan mata. Allah tak lihat bukan dengan cermin mata dan sebagainya. Tak ada. Allah melihat ya, dengan sifat pelihat dia yang sangat agung. Apa yang Allah lihat? Segala-galanya dalam alam ni. Ya? Apa yang berlaku, bencana alam, banjir dan sebagainya, keruntuhan, peperangan, semua Allah lihat. Kita hanya mendengar dan tidak terlibat dalam perkara tersebut. Tapi kita tahu. Cakap tahu je, tapi Allah melihat dengan jelas dan mendengar doa-doa. Ya? Kemudian yang ke qudrah, iradah, sama', basar, kalam. Allah bercakap-cakap. Ya. Allah bercakap, tetapi bukan dengan mulut. Ada sifat bercakap Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ada sifat bercakap. Kemudian Allah bercakap. Ya. Bila Allah bercakap, bukanlah sama macam kita bercakap. Kita bercakap ada bahasa, ada baris, ada struktur ayat dan sebagainya. Tapi Allah bercakap, ya. Tidak ada baris, tidak ada struktur ayat. Tapi Allah bercakap dan dipahami. Bila Allah perintahkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada Allah Subhanahu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Itu bukan bahasa Allah. Kena faham. Bukanlah Iqra bismi rabbik. Allah cakap macam tu ke? Tak. Itu hanya Jibril sampaikan. Itu sebab dia dipanggil wahyu. Tetapi datang daripada kalam Allah. Datang daripada kalam Allah. Wahyu itu datang daripada kalam Allah. Jadi apa yang kita faham bila kita baca Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Dan bila kita faham, maka kita tahulah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu menyampaikan kepada rasul-rasulnya melalui malaikat Jibril. Dan Allah berkata-kata ataupun bercakap kepada malaikat Jibril, tapi merupakan wahyu, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kalam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat ilmu, iaitu mengetahui. Maknanya pengetahuan. Allah mempunyai ilmu, maknanya pengetahuan. Ada tahu. Allah mengetahui segala-galanya. Bila ada sifat pengetahuan, maka Allah itu mengetahui. Apa yang Allah tahu, segala-galanya Allah tahu. Apa yang kita lafazkan, apa yang ada dalam hati kita, apa yang sedang kita fikirkan, apa yang sedang kita rancangkan, apa yang kita nak buat, semua Allah dah tahu dah. Allah dah tahu. Cuma orang lain tak tahu.
Apa kita nak buat, Allah dah tahu dah. Apa rancangan kita, Allah dah tahu dah. Ya? Sebab itu apa yang ditakdirkan kepada kita ini tuan-tuan, selalu saya sebut sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim ke surah Bukhari, dia kata, innallaha qaddara maqadiral khalaiq. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan semua takdir-takdir makhluk ini qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum diciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfa sanah, 50,000 tahun sebelum cipta langit dan bumi ni takdir kita dah ada dah. Kita je tak tahu. Tapi Allah dah tahu dah takdirkan dah 50,000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Qaddar maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard, bi khamsina alfa sanah, 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Takdir kita dah ada dah. Qadaknya dah ada, tapi takdirnya berlaku bila sampai masanya. Dan COVID-19 pun sampai pada tahun kita ni lah, pada abad kita ni. Tapi dah ditakdirkan lagi dulu, diqadakkan dulu 50,000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Inilah keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, keluasan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, sifat 20 Allah Subhanahu Wa Taala ni sifat wajib. Yang ke-6, yang ke-7 sifat hayyun, iaitu Allah Taala itu hidup. Dengan hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka barulah semua sifat-sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saya nak bagi secara ringkaslah tuan-tuan. Kemudian saya masuk kepada perkara yang terperinci sedikit berkaitan dengan sifat ma'ani ini. Kenapa sifat-sifat ma'ani ini diterjemahkan dengan per? Iaitu ismun ataupun ismi, tidak dengan masdar dia. Kata terbitan dia. Kenapa? Jawapan dia ini disebabkan beberapa sebab. Pertamanya, per menunjukkan sesuatu yang ada. Perkuasa, perkehendak, lagi kudrah iradah, ilmu kudrah iradah, pendengar, perlihat. Bila ada perkataan per, bila ada perkataan per, ini menunjukkan sesuatu itu ada. Ada di dalam zat Allah. Sifat perkuasa, perlihat, pendengar, itu adalah sifat yang ada dalam zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pada zat Allah, pendengar. Tetapi jika diterjemahkan dengan berkuasa, melihat, mendengar, atau selain daripada mendengar, mengetahui, ia menjadi perbuatan. Kalau kita keluar tidak menggunakan perkataan tetapi sebaliknya kita menggunakan perkataan ataupun maka dia adalah menjadi perbuatan. Dan perbuatan ini mempunyai samaratus sifah. Maksudnya samaratus sifah mempunyai hasil. Perbuatan tu mesti ada hasil perbuatan. Kalau kita menulis, itu satu perbuatan menulis. Apa hasilnya? Tulisan kita itulah. Apa yang kita nak tulis itu. Apa isi kandungan dia. Kalau kita makan, perbuatan makan itu apa yang kita makan. Itu yang dikatakan hasil daripada perbuatan kita. Sebab itu sifat Allah Ta'ala itu, contohnya sifat pendengar, maka hasil daripada sifat pendengar itu ialah mendengar. Apa yang Allah Ta'ala mendengar? Segala-galanya. Sesuatu yang ada di alam ini Allah Ta'ala mendengar. Tetapi mestilah bermula daripada Allah Ta'ala itu ada sifat pendengar. Daripada sifat pendengar itu, makulah hasil Allah Ta'ala itu mendengar. Iaitu perbuatan Allah Ta'ala itu mendengar. Kerana ada sifat pendengar.
Tetapi sifat, bila kita kata Allah Ta'ala itu ada sifat pendengar, kemudian Allah Ta'ala mendengar. Mendengar tu ada tak? Itu yang kita nak bincang. Apa tu tak mendengar tu? Mendengar tu ada tak? Dia tak ada. Ya? Mendengar tu tak ada. Tetapi dia wujud. Ataupun dia, tapi dia bukan, dia mendengar tu bukan sifat yang wujud. Tetapi dia sifat yang sungguh. Sungguh maknanya, bila kita mendengar tu, maknanya itulah sesuatu yang kita dapat fahamkan. Kalau kita mendengar muzik lah, kita mendengar ucapan, kita mendengar. Amalan kita, perbuatan kita mendengar itu adalah sesuatu yang sungguh. Sungguh artinya kita faham. Sebanyak mana kita boleh mendengar. Sebanyak mana kita boleh mendengar. Ada orang boleh mendengar dengan jelas, ada orang yang boleh mendengar dengan kurang jelas, ada yang boleh mendengar secara perlahan dan sebagainya. Tak sama. Tapi benda tu ada sesuatu yang sungguh berlaku. Ada. Bermula dari sifat pendengar, kemudian mendengar. Sifat pendengar itu ada. Mendengar itu adalah sesuatu yang sungguh berlaku selepas adanya sifat pendengar. Jadi nak tahu, nak faham, nak kena fahamlah dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tak nak samakan apa-apa sifat yang kita akan belajar dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib ini dengan sifat makhluk. Allah itu adalah Khalik dan yang lain-lain daripada Allah itu adalah makhluk. Itu bila kita baca Fatihah, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin tu lain daripada Allah. Sesuatu yang tak sama dengan Allah ataupun yang lain daripada Allah dipanggil alam. Alamin tu alam. Termasuklah manusia, termasuklah haiwan, termasuklah pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya adalah alam. Sebab itu bila kita membaca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil. Rabb tu Allah yang menciptakan, memelihara, menguruskan alamin ni. Berapa banyak alam ni Allah uruskan. Berapa luas. Berapa hebat dan berapa jauhnya Allah menguruskan alam. Sebab itu kita kena baca Fatihah dulu. Di situlah munculnya atau timbulnya yang kita yakin sifat-sifat yang wujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat wajib pada Allah Subhanahu Wa Taala itu, iaitu Allah yang menciptakan alam ini. Bukan makhluk ataupun sesiapa pun yang menciptakan alam ini. Sebab itu kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah. Seorang pekerja menyapu sampah dengan penyapu. Seorang pekerja. Pekerja itu ada tak? Ada. Pekerja itu ada. Tetapi menyapu itu ada tak? Menyapu itu adalah sungguh dia melakukan sesuatu itu menyapu. Tapi dia tak ada. Bukan wujud macam adanya kita. Kita ni wujud ada, nampak, boleh pegang, boleh rasa. Boleh jentik pun. Tapi menyapu tu sungguh ada. Bukan dia wujud, tetapi wujud di dalam pemikiran kita. Oh, kita nampak orang tu menyapu lantai ke, menyapu kapet ni ke. Itu menyapu tu. Perbuatan tu adalah menyapu, tapi dalam minda kita. Menyapu tu dalam minda kita. Tapi dia bukan sesuatu yang wujud, tetapi sesuatu yang ada dalam minda kita yang kita istilahkan sebagai menyapu. Itu dikatakan menyapu. Kemudian pekerja menyapu tu perkara yang sungguh iaitu yang bukannya ada macam adanya kita, tetapi dia adalah sesuatu yang ada dalam minda kita. Kemudian menyapu apa? Sampah. Sampah ada. Menyapu sampah ada. Sampah tu ada. Kalau tak ada macam mana nak sapu? Boleh kita nampak sampah tu, boleh kita pegang, boleh kita rasa, boleh kita buang.
Kemudian menyapu sampah dengan penyapu. Penyapu tu ada tak? Penyapu pun ada. Penyapu pun ada. Jadi bila kita buat ayat macam ni, pekerja menyapu sampah dengan penyapu, maka yang ada ialah pekerja, yang ada juga adalah sampah, yang ada juga adalah penyapu, yang tak ada tetapi ada dalam minda kita ialah menyapu. Menyapu itu perkara yang ada dalam minda kita, yang dipanggil amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Jadi kalau kita nak faham daripada sini, kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat pendengar, mendengar sesuatu yang boleh didengar ataupun dapat didengar jadi pada mana juga. Di mendengar itu adalah sesuatu sifat yang ada di dalam minda kita, amrun i'tibari, sesuatu yang sungguh ada, mendengar sungguh, tetapi kita tak tahu macam mana wujudnya mendengar tersebut. Oleh kerana ada pekerja penyapu dan melakukan sesuatu kepada sampah. Ada pekerja yang menyapu, ada pekerja, ada penyapu, kemudian ada sampah, maka perbuatan itu disebut menyapu. Inilah yang disebutkan dengan amrun i'tibariyun intija'iyun. Maksudnya menyapu itu adalah amrun i'tibari. Menyapu itu perkara yang ada dalam. Kalau kita nampak orang menyapu, kita pun kata itu menyapu. Mungkin ada orang lain kata, dia bukan menyapu tu. Menggesek-gesek je. Menolak-nolak je. Tapi perkara tu ada dalam fikiran kita. Walaupun dia tidak menampakkan wujudnya zat dia, tetapi dia adalah berlaku. Menyapu itu adalah sesuatu yang ada, sungguh berlaku. Contoh yang kedua, Zaid mendengar suara dengan sifat pendengar. Zaid ada mendengar suara. Mendengar tu perkara yang ada dalam minda kita. Dia mendengar. Contohnya dia sedang mendengar bunyi dalam telefon ke, mendengar radio ke, mendengar sesuatu yang orang cakap ke, dia mendengar. Tuan-tuan pun sekarang sedang mendengar. Boleh tak kita nyatakan mendengar tu macam mana? Dia wujud tak? Dia wujud, sungguh ada. Dia sungguh, dia sesuatu yang sungguh mendengar tu. Sesuatu yang sungguh. Tetapi dia bukan ada di dalam zahirnya atau adanya wujudnya, tetapi dia adalah sesuatu yang ada di dalam minda kita. Oh, ini dia sedang mendengar ni. Tapi sejauh mana tuan-tuan mendengar bergantunglah kepada keupayaan dan kemampuan masing-masing. Tapi ada sifat mendengar, kemudian melakukan mendengar tu, dan mendengar itu adalah sesuatu yang ada dalam minda kita. Dia mendengar, ada dalam minda kita. Suara ada, mendengar suara. Suara ada. Wujud. Dan pendengar, sifat pendengar pun ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana ada Zaid dan suara dan sifat pendengar sama, maka perbuatan itu disebut mendengar. Dan perbuatan sebut mendengar inilah yang disebutkan dengan amrun i'tibarun i'tizai. Jadi bila kita belajar sifat ma'ani ni, jangan kita susah-susah sangat kepala kita. Sifat ma'ani ni adalah sifat bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala yang 7, kudrah, iradah, sama, basar, kalam, ayun, ilmu. 7 sifat ma'ani ni, iaitu sifat-sifat yang ada pada zat Allah. Ada pada zat Allah, dan Allah akan melakukan sifat itu. Maka bila Allah melakukan sifat itu, contohnya Allah ada sifat pendengar, maka Allah mendengar sesuatu, maka mendengar itu adalah perbuatan.
Apa yang Allah dengar ialah sesuatu yang Allah dengar daripada sama ada daripada alam atas atau alam bawah ataupun di mana-mana pun Allah mendengar. Okay? Jangan kita saja kata kita mendengar terhad dan terbatas. Selagi Allah kurniakan telinga pada kita, sebab itu manusia ini ada masanya. Walaupun dia ada telinga, walaupun dia ada mata, walaupun dia ada mulut, tapi matanya tidak melihat, mulutnya tidak bercakap, telinganya tidak mendengar. Itulah keterbatasan manusia. Baik, setakat itulah dulu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pendedahan sedikit ini kita akan sambung lagi lah dengan lebih luas lagi di masa yang akan datang. Sebab dia tak terbongkar semuanya, tapi dia akan lebih terbongkar lagi bila kita sampai kepada sifat 20 Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu dulu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hirzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.